This call is now being recorded. Okay, baiklah. Jadi pada hari ini kita akan belajar topik yang baru, iaitu topik 4, tumbuh-tumbuhan, di mana topik yang ketiga, kalau awak masih ingat, sebelum cuti raya kita telah pun belajar mengenai haiwan, bagaimanakah haiwan melindungi diri daripada musuh dan juga bagaimanakah haiwan melindungi diri daripada cuaca melampau. Jadi pada topik 4 kita akan belajar mengenai tumbuhan pula. Macam mana tumbuhan melindungi diri daripada musuh, macam mana tumbuhan melindungi diri daripada cuaca yang melampau. Okey, pada hari ini kita akan belajar yang pertama, tumbuhan melindungi diri daripada musuh. Okey, macam mana tumbuhan melindungi diri daripada musuh? Kalau macam haiwan, dia ada kaki, dia boleh lari. Ataupun dia ada ciri-ciri dia. Kalau masih ingat. Okey, siapa yang masih ingat boleh buka mikrofon. Berikan saya satu ciri ataupun satu contoh haiwan melindungi diri daripada musuh. Kalau masih ingat. Ini kita dah belajar sebelum cuti raya. Contoh, saya bagi contoh satu rusa mempunyai tanduk untuk melindungi diri daripada musuh. Okey, kalau haiwan lain, siapa boleh bagi contoh? Buka mic awak jawab. Ataupun awak tulis kat ruangan chat. Ke awak dah tak ingat? Dah makan lemang, makan ketupat, dah habis, lupa semua. Berikan saya contoh haiwan melindungi diri daripada musuh. Ini kita dah belajar sebelum cuti raya. Ada siapa-siapa nak jawab ke? Awak boleh buka mic awak nak jawab. Tak ingat ke? Okey, sengat yang mengeluarkan bisa. Terima kasih Apal. Bagus, terima kasih. Okey, sengat yang mengeluarkan bisa. Apakah contoh haiwan sengat yang mengeluarkan bisa? Lipan. Okey, lipan. Ular, betul. Bagus, Rashad. Terima kasih. Jengking. Kalau jengking, betul. Mengeluarkan bisa. Lebah. Okey, itu satu. Kalau bertanduk tadi, rusa. Daripada rusa, apa lagi yang bertanduk? Kambing. Kambing. Kambing ada tanduk. Ya. Lain? Kerbau. Kerbau. Lembu tak ada tanduk. Kerbau ada. Okey. Okey, selain ada mempunyai tanduk, apa lagi? Apa lagi cara lain? Jawab kat buku teks awak. Kalau tak ingat, tengok kat buku teks. Kalau landak ada apa landak? Landak dia mengembangkan duri tajam pada badannya. Okey, kalau kuda pula dia mempunyai otot kaki yang kuat untuk lari daripada musuh. Okey, dan sebagainya. Baik, itu awak belajar. Sebelum cuti hari tu. Okey, baik, pada hari ini awak akan belajar mengenai tumbuhan pula. Bagaimana tumbuhan melindungi diri daripada musuh, dan juga yang kedua, bagaimanakah tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Okey, baik, sebelum kita jawab modul, mari kita tengok buku teks sama-sama di muka surat 94. Okey, buka buku teks awak muka surat 94. Okey, muka surat 94. 94. Melindungi diri daripada musuh. Okey. Tumbuh-tumbuhan memiliki pelbagai ciri khas untuk melindungi dirinya daripada musuh bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Okey, kalau awak masih ingat,
dekat dalam topik haiwan pun kita telah pun dengar mengenai perkataan kemandirian spesies. Okey, kemandirian spesies di sini bermaksud bagaimanakah cara tumbuhan dan haiwan memastikan spesiesnya akan sentiasa ada, tidak pupus. Okey, jadi murid perempuan ni tanya, bagaimanakah ciri-ciri khas ini dapat melindungi tumbuh-tumbuhan daripada diganggu oleh musuhnya? Okay, mari kita lihat situasi Melia dan adiknya ketika di kebun datuk mereka. Okey. Jadi ada dua beradik ni, satu Melia dan adiknya, ni Melia dan adiknya dekat dalam kebun. Aduh, tajamnya duri buah durian ini. Adik dia terpegang duri buah durian. Jadi kakak dia pun kata, hati-hati adik, duri tajam ini dapat melukakan musuh yang memakannya. Okay, itu contoh yang pertama, cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. Yang pertama adalah dengan mempunyai duri yang tajam. Contoh tumbuhan yang mempunyai duri yang tajam seperti durian dan nenas. Itu cara yang pertama. Tengok cara yang kedua. Okey. Tengok murid ni tanya pada atuk dia. Atuk, apakah itu? Ini getah pokok nangka. Getah ini melekit untuk menghindarkan musuh daripada memakannya. Contoh pokok yang mengeluarkan getah, pokok nangka dan juga pokok betik. Okay. Apabila haiwan datang, dia nak makan buah, dia pergi dekat buah tu, dia pun petik buah, tiba-tiba tangan dia melekit. Sebab apa? Ada getah. Jadi haiwan pun dah tak nak makan buah pokok tersebut. Jadi haiwan itu akan pergi cari pokok yang lain. Maka selamatlah pokok tersebut. Itu cara bagaimana bergetah ini dapat melindungi pokok-pokok tersebut. Macam awak jugalah, bila awak main dekat pokok betik, bila awak terkena getah, awak akan rasa macam melekit-lekit, awak pun geli. Jadi awak pun pergi ke tempat lain. Jadi selamatlah pokok betik tersebut. Okay, itu cara yang kedua, mengeluarkan getah. Tadi yang pertama berduri tajam. Cara yang kedua mengeluarkan getah. Okay, cara yang ketiga, berbulu halus. Okay, apabila awak bermain contohnya dekat pokok-pokok buluh, badan awak akan secara tiba-tiba rasa gatal. Sebab apa? Sebab badan awak berlanggar dengan bulu halus yang terdapat pada pokok buluh. Okay, daun buluh yang berbulu halus menyebabkan rasa gatal. Jadi janganlah sentuh daun buluh tu. Okay, sama seperti haiwan juga, monyet main dekat pokok buluh. Itu lama-kelamaan dia gatal, dia pergi main kat tempat lain. Selamatlah pokok tu. Contoh lain, pokok yang berbulu halus seperti pokok labu. Itu cara yang ketiga, berbulu halus. Okay, kemudian tengok cara yang keempat. Beracun. Ya, pokok pun ada yang racun. Okay. Bahaya, jangan petik bunga itu. Pokok alamanda beracun pada daun. Pokok alamanda beracun pada daun, batang, akar dan bunganya. Racun itu dapat menyebabkan keracunan atau kematian. Ini contoh pokok alamanda ni. Kalau awak tengok dekat buku teks awak, muka surat 95 tadi, ada contoh satu pokok daun bunga dia warna kuning. Kita panggil pokok tu pokok alamanda. Pokok alamanda ni dia beracun. Okey, dekat mana racunnya? Dekat daun, batang, akar dan bunganya. Okey, racun yang terdapat pada pokok alamanda boleh mengakibatkan keracunan dan kematian. Jadi saya belajar ada beberapa pokok ni dia beracun. Macam mana nak tahu pokok tu beracun atau tidak beracun? Awak tengok pokok tu, cantik lah dia. Contohnya seperti cendawan. Cendawan yang warna putih, cantik je warna cendawan tu, putih, tak ada hitam-hitam, tumpuk-tumpuk langsung. Itu selalunya beracun. Sebab apa? Sebab haiwan pun tak nak dekat cendawan tu, sebab haiwan tahu cendawan itu beracun. Selalunya awak makan cendawan yang macam kelabu-kelabu sikit. Tapi contohlah kalau awak pergi hutan kan, awak nampak ada cendawan berwarna putih, cantik je dia. Sebab apa? Sebab dia beracun. Haiwan pun tak nak pergi dekat dia sebab haiwan tahu cendawan itu beracun. Sama juga macam pokok alamanda. Ni bunga dia cantik, warna kuning ni. Cantik je warna kuning je. Tak ada pun hitam-hitam tumpuk-tumpuk dan sebagainya. Sebab haiwan pun tahu pokok tersebut beracun. Jadi contoh lain seperti pokok alamanda dan juga pokok pongpong.
Itu cara yang ke 1, 2, 3, 4. Cara yang keempat, tumbuhan melindungi diri daripada musuh. Siapakah musuh tumbuhan? Adakah tumbuhan juga? Contohnya dia dengki dengan kawan dia. Tumbuhan tu dengki dengan kawan dia. Bukan. Dia musuh dia adalah manusia dan haiwan. Supaya kalau ada haiwan datang, haiwan tidaklah merosakkan pokok tersebut. Dia tidaklah suka hati menarik-narik bunga pokok tersebut. Itulah musuh dia, haiwan. Jadi bila ada ciri-ciri tersebut, haiwan pun pergi main kat pokok lain. Tak kacau lah pokok tersebut. Sama juga macam manusia. Awak pergi main dekat pokok lamanda, beracun. Jadi awak pun sakit-sakit. Jadi awak pun sakit-sakit. Bila awak sakit-sakit, jadi orang-orang lain tak pergi dekat pokok tu. Pokok tu orang dah tahulah itu beracun. Tak ada siapa pun nak main dekat pokok tersebut. Okey, itu cara yang keempat. Okey, tengok cara yang kelima. Tadi ada dua beradik tadi kan. Okey, satu ni Melia ni adik dia. Okey, Melia dia kata adik dia kata, busuknya. Jadi kakak dia pun cakaplah, itu pokok jeremin. Daunnya berbau busuk supaya tidak diganggu oleh musuhnya. Ini contoh pokok jeremin tu, gambar dia tu. Dia berbau busuk. Contoh pokok lain seperti pokok bunga tahi ayam pun bau busuk juga. Tengok nama pun dah tahu busuk. Pokok bunga tahi ayam. Tapi cantik. Cuma dia berbau berbau busuk. Okey, bila dia berbau busuk, bila haiwan datang dekat, dia pun bau busuk lah. Jadi haiwan pergi dekat pokok lain. Dia pergi dekat tempat lain. Dia tak kacau lah pokok tersebut. Jadi maka terselamatlah pokok tersebut. Sama juga macam manusia. Manusia pun pergi, awak pun pergi main dekat luar, main-main, tiba-tiba awak terbau busuk. Busuk lah, jom main tempat lain. Selamat pokok tu, tak kena kacau dengan awak. Itulah dia cara-cara tumbuhan melindungi diri mereka daripada musuh. Okey, iaitu dengan cara berduri tajam, mengeluarkan getah, berbulu halus, beracun dan berbau busuk. Okey, jadi ada cikgu ni dia tanya lagi. Nyatakan ciri-ciri khas yang terdapat pada bunga pakma untuk melindungi diri daripada musuh. Apa yang terdapat pada pokok pakma ni? Pokok pakma ni juga dikenali sebagai pokok Rafflesia. Banyak terdapat di Sabah dan Sarawak. Apa yang ada pada bunga pakma tu untuk melindungi diri dia daripada musuh? Siapa boleh jawab? Siapa tahu? Ni. Okay. Dekat bunga pakma ni, dia ada satu bau yang sangat busuk sampai tak ada haiwan pun tak nak pergi dekat dia. Bunga pakma ni dia berbau busuk. Itu cara dia melindungi diri daripada musuh lah. Iaitu mempunyai bau yang busuk. Okey, tambahan. Pokok jeremin juga dikenali sebagai pokok penghalau nyamuk. Pokok ini biasanya ditanam di sekeliling rumah. Bau yang dibebaskan oleh daunnya tidak disukai oleh nyamuk. Okey. Jadi pokok jeremin tadi ni pokok jeremin ni juga dikenali sebagai pokok penghalau nyamuk. Jadi orang zaman dahululah dia tanam pokok ni dekat sekeliling rumah. Sebab bau busuk dia tu tidak disukai oleh nyamuk. Jadi jimat tak payah beli shield top. Tak payah beli spray. Sebab apa? Kita dah ada penghalau nyamuk semula jadi. Iaitu pokok jeremin. Kalau awak tanam, tak perlulah beli shield top. Itu contohlah. Okey, selesai. Melindungi diri daripada musuh. Baik. Setakat ini siapa yang ada soalan? Dia Aina angkat tangan kenapa? Siapa yang ada soalan boleh buka mic ataupun tulis dekat ruangan chat. Siapa yang ada soalan? Sebelum kita jawab modul, siapa yang ada soalan? Kita baru sahaja selesai. Kita baru sahaja selesai 4.1 tumbuhan melindungi diri daripada musuh. Ada beberapa cara tadi. Jadi siapa yang ada soalan setakat ini, awak boleh utarakan soalan awak ataupun awak boleh tulis dekat ruangan chat ataupun awak boleh buka mic awak tanyakan supaya kawan-kawan yang lain pun boleh dengar bersama. Sebelum kita menjawab modul mengenai 4.1 tumbuhan melindungi diri daripada musuh. Okey, kita jawab modul. Kemudian baru kita pergi ke 4.2 tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Okey, terima kasih pada yang masuk pada hari ini. Agak ramai juga lah, 16 tolak 3, ada 13 orang. Ya, ada soalan? Okey ke setakat ni?
Modul lawak dah siap ke belum? Siapa yang ada soalan boleh tulis kat ruangan chat ataupun buka mic awak. Baik, kalau tiada, mari kita semak modul yang telah pun awak buat pada minggu lepas. Okey, keluarkan modul awak, tunjuk kat saya modul awak ada tak? Semua orang tunjuk, saya nak tengok. Tunjuk modul awak. Okey, boleh. Nampak ni. Ada. Okey, nampak, saya nampak. Okey, baik. Alright. So, mari kita semak modul pertama. Kita mula dengan 4.1. Yang ni yang pertama ni. Okey. Dia kata rujuk buku teks muka surat 94 hingga 96. Okey, semua jawapan ada dalam buku teks. Okey, muka surat 94 hingga 96. Okey. Tumbuhan melindungi diri daripada musuh. Okey, nombor 1, tumbuh-tumbuhan memiliki pelbagai, siapa jawab? Buka mic awak, boleh jawab. Ya? Ciri khas. Okey, baik. Ciri Terima khas. kasih. Tulis ni. Plan sign. Pelbagai ciri khas. Okey, tumbuh-tumbuhan memiliki pelbagai ciri khas untuk melindungi dirinya daripada musuh. Betul. Betul. Boleh tandakan sendiri siapa yang betul tu boleh tandakan sendiri. Okey, nombor 2. Tumbuhan melindungi diri daripada musuh untuk memastikan Bagi memastikan kemandirian spesies. bisnesnya. Okey, terima kasih. Kemandirian spesiesnya. Seperti yang saya terangkan, kemandirian spesies bermaksud apakah cara untuk tumbuhan atau haiwan memastikan spesies itu tidak pupus, sentiasa ada. Okey, supaya mereka tidak menjadi seperti dinosaur. Dinosaur telah pun pupus. Sebab apa? Sebab mereka tidak memastikan kemandirian spesies mereka. Selain itu, burung dodo pun telah pupus. Sebab apa? Sebab burung dodo tidak memastikan kemandirian spesies mereka. Okey, nombor 3. Senaraikan ciri-ciri khas tumbuhan untuk melindungi diri daripada musuh. Okey, tadi kita dah belajar 1, 2, 3, 4, 5. 5 ciri khas. Okey, apakah contoh yang pertama? Berduri tajam. Okey, berduri tajam. Bagus. Contoh tumbuhan yang berduri tajam. Durian. Lagi? Durian. Durian lagi, satu lagi? Durian. Okey, durian dah tulis. Lagi satu. Nenas. Okey, nenas. Ejaan nenas NA tau, bukan NE NAS nas, nanas. Bukan NE NAS nas, NA na. Okey. Ciri khas yang kedua. Beracun. Okey, boleh beracun. Okey, apa contoh tumbuhan yang beracun? Pokok pongpong. Okey, pokok pongpong. Pokok alamanda. Apa Alamanda? Alamanda. Okey, baik. Dan Alamanda ni shopping mall kan yang kat Putrajaya tu kan? Siapa pernah pergi? Agak-agak beracun kat situ. Tak, tapi saya pernah pergi. Tak pernah pergi? Tak pernah pergi. Nanti bila awak dah nanti awak pergi bila dah tak ada COVID nanti awak pergi awak tengok beracun tu. Okey. Okey, ciri yang ketiga. Pokok getah. Okey, mengeluarkan getah, betul. Mengeluarkan
Getah. Getah. Okey, apakah contoh pokok yang mengeluarkan getah? Pokok nangka, pokok betik. Pokok betik. Nangka dan betik. Betik. Dua-dua yang sedap. Sebab itulah dia sedap. Sebab dia susah nak dapat. Dia beracun. Siapa yang nak dapat kena bersusah-susah dahulu. Okey, ciri khas yang keempat. Yang keempat. Berbulus. Okey, berbulu halus. Okey, contoh tumbuhan yang berbulu halus. Pokok labu. Pokok labu. Labu dan Pokok buluh. buluh. Belum. Siapa yang baru siap yang kerja yang saya suruh awak buat minggu lepas ni, siapa yang baru nak buat, okey boleh tulis. Orang suruh buat minggu lepas, bukan baru buat hari ni. Okey, dan ciri yang terakhir, yang kelima, Berbau busuk. okey, berbau busuk macam siapa? Berbau busuk. Pokok Berbau busuk macam siapa? Macam murid yang tak minggu lagi pagi ni. Bangun-bangun terus pergi dulu. Belum. Okey, apakah contoh tumbuhan yang berbau busuk? Pokok jermin. Okay, jermin dan Pokok busuk. Pokok bunga. Pokok tahi ayam. pokok bunga tahi Ayam. ayam. Nama je dah tahu busuk lah kan, tahi ayam kan. Tapi bunganya cantik, warna-warni, putih ada, purple ada, pink ada, tapi dia berbau tahi ayam. Okey, baik. Tengok nombor 4 pula. Getah pokok apa untuk menghalang haiwan daripada apa? Getah pokok ini. Getah pokok ini. Pokok melengkit untuk Menghalang haiwan daripada musuh. Getah pokok. Ya. Ini. Getah pokok melekit. Pokok melekit untuk menghalang haiwan daripada nyamuk. daripada mengacaunya ke, memakannya ke, memakan. Makannya. Kalau dia bergetah, getah pokok bergetah. Takkan awak nak ulang balik benda yang sama? Getah pokok bergetah. Lah, getah pokok melekit untuk menghalang haiwan daripada memakannya. Macam awak lah, awak pegang benda melekit. Agak-agak awak nak main tak? Awak cepat-cepat campak sebab sudah main. Sama juga dengan haiwan. Haiwan bila pegang, dia rasa melekit, dia tak nak main, dia pergi kat tempat lain. Melekit. Okay, jadi tengok nombor 5 pula. Mungkin muka saya yang sebelah dalam modul dia. Yang dekat sebelah ni, bahagian tepi ni. Okay, nombor 5. Racun menyebabkan keracun. Okay, nombor 5. Pokok yang beracun menyebabkan Keracunan. keracunan atau Kematian. kematian. Kematian kepada musuh apabila dimakan. Okey, betul. Contoh pokok yang beracun apa tadi? Contoh pokok yang beracun. Penghalau nyamuk. Apa contoh pokok? Dan yang beracun, Baik lah. Alamanda dan juga Jermin. Alamanda dan Pokok pompong. Pokok pompong. pongpong. Okey, baik. Okey, nombor 6. Pokok jermin juga dikenali sebagai apa? Penghalau Ada cerita nyamuk. ni. Dia Pokok penghalau nyamuk. Pokok penghalau nyamuk sebagai pokok penghalau nyamuk. Okey, settle. Tengok yang bawah pula, nombor 7. Lengkapkan peta iting di bawah. Okey, ciri khas tumbuhan untuk melindungi diri. Okey, nombor 1 ni, awak tengok ni pokok apa ni?
Getah. Pokok getah, bagus. Yang ni pokok apa? Keluarkan getah. Ini getah. Yang satu lagi? Betik. Betik, betul. Betik. Getah dan pokok. Betik. Okay, pokok getah dan pokok betik. Jadi pokok getah dan pokok betik, dia mempunyai apa? Nama pun getah. Keluarkan getah. Dia mengeluarkan getah. Mengeluarkan getah. Dia tulis dalam kotak jangan buat macam saya ni terlebih ni. Dia cantik dalam kotak. Nanti balik sekolah nanti dah nak semak awak punya modul. Siapa yang tak siap ke tak buat ke kena saya. Okay, nombor 2. Ni pokok apa ni? Kau ada jawapan dah tahu. Pokok apa ni? Berduri tajam. Saya tanya pokok apa ni? Pokok durian. Dan Pokok kaktus. Cactus. Pokok ya, Cactus. pokok kaktus. Pokok kaktus. Kaktus. Yang ni satu lagi, yang atas ni kalau awak nampak, kalau tak nampak ni adalah pokok bunga raya. Pokok bunga raya. Pokok bunga ros Bunga ros. Bunga raya ke bunga ros? Okey, bunga ros. Bunga ros walaupun dia cantik tetapi dia berduri. Jadi cara dia melindungi diri adalah dengan cara berduri tajam. Berduri tajam. Okey. Tengok gambar bawah ni pula. Ni pokok apa ni? Dua-dua ni. Ini pokok apa? Ini pokok apa? Pokok buluh. Ini pokok buluh yang bawah ni. Atas ni pokok Yang mana? yang ni. Tengok mouse saya. Ni pokok tebu. Pokok apa? Tebu. Ya, satu buluh, Tebu. satu tebu. Okey, dua-duanya mempunyai apa? Dua-duanya mempunyai. Cuba awak main kat tempat ni. Nanti kata-kata. Dua-duanya berbulu halus. Nanti kalau awak boleh balik kampung ke apa ke, awak try lah main dekat situ. Yang balik nanti awak garu-garu badan. Sebab apa? Gatal. Okey, bunga pakma. Ni tadi. Kita bernama lagi bunga Rafflesia. Dia kata bunga pakma ni tadi ialah Berbau busuk. dia berbau busuk macam apa? Macam murid yang tak mandi masa join Google Meet pagi ni. Kemudian nombor 8. Kau dah mandi. Yelah, siapa-siapalah Okey, nombor 8, nyatakan ciri khas bagi tumbuhan di bawah untuk melindungi diri daripada musuh. Pokok nanas ada apa? Ada duri. Ya, Tajam. berduri tajam. Bagus. Aina, bagus. Berduri tajam. Okey, dan cendawan pula. Beracun. Beracun. Tadi saya ceritakan. Beracun. Kat dalam hutan, dia warna putih cantik je. Sebab apa? Sebab dia beracun. Haiwan pun tahu dia beracun. Haiwan pun tak nak dekat. Lepas tu dia cantik je. Okay, beracun. Okey. Selesai. Okey, kemudian mari kita lihat okey, 4.2 pula. 4.2. Okey, sekarang ni kita tengok kepada 4.2, tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Sama juga seperti haiwan juga ada melindungi diri daripada cuaca melampau. Sama juga macam tumbuhan. Tumbuhan pun dia menyesuaikan diri. Dia tak boleh melindungi sebab apa? Sebab dia tak ada kaki nak pergi lari. Dia tak ada kaki nak pergi menyorok. Dia tetap kat tempat yang sama juga. Jadi dia menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Okey, kalau yang itu tengok muka surat. (98). Okey, tengok buku teks awak, muka surat 98. Okey, menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Okay, tumbuh-tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Sama jugalah untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Memastikan kemandirian spesies bermaksud memastikan spesiesnya tidak pupus dan sentiasa ada. Okay, awak tengok ada dua pokok ni.
satu bunga matahari, satu pokok kaktus. Tengok cuaca dia panas sangat. Jadi bunga matahari kata panas dia cuaca di sini. Dia tak selesa lah, dia tak suka. Tapi pokok kaktus pula dia kata saya suka cuaca seperti ini. Jadi lain pokok lain dia punya suka dia. Sejuk ke panas ke, dia ada yang suka, ada yang tak suka. Okey, yang bawah ni pula. Ada dua pokok. Ini pokok yang dekat dalam hutan. Satu lagi pokok kelapa. Jadi tiba-tiba angin tiup kencang. Pokok yang dalam hutan kata kuatnya angin bertiup. Dia tak tahan. Tengok muka dia. Muka dia sedang menahan angin yang sedang tiup. Tapi pokok kelapa pula relax je. Saya tak bimbang kalau angin tiup yang kuat. Sebab apa? Nanti kita akan belajar apakah ciri-ciri yang menyebabkan satu boleh hidup dekat angin yang kuat, satu lagi tak boleh. Okey, jadi guru ni tanya, bagaimanakah tumbuh-tumbuhan menggunakan ciri-ciri khasnya untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim? Okey, mari kita fahami ciri-ciri khas tumbuh-tumbuhan yang berikut untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Okey, kalau musim angin kencang macam tadilah, satu pokok kelapa, satu lagi pokok ru. Okey, satu pokok kelapa, satu lagi pokok ru. Okey, kalau awak perasan, dua-dua ni tahu tak tinggal kat mana? Dekat tepi laut. Kalau awak perasan lah. Sebab apa? Dekat tepi laut anginnya sangat kencang. Kalau awak pernah pergi laut lah, awak main kat tepi pantai, mesti angin dia kuat kan? Sama juga macam pokok ni. Pokok ni dia hidup dekat tepi laut selalunya. Jadi dekat tepi laut ada angin yang sangat kencang. Okey, hari-hari ada angin kencang, angin tiup. Tapi mereka masih lagi steady je. Tak tumbang pun. Tak kita panggil apa? Pokok tumbang. Tak tumbang lah. Okey, saya pokok kelapa ni. Pokok kelapa. Saya pokok kelapa. Saya mempunyai batang mudah lentur. Batang mudah lentur tu bermaksud batang dia tu kita boleh bend kan dia, kita boleh bengkokkan dia, tak patah pun. Dan daun yang berpecah-pecah yang dapat mengurangkan rintangan angin kencang ni, daun yang berpecah-pecah. Okey, bila angin tiup dia boleh lalu kat celah-celah daun ni. Jadi tak adalah dia tertarik. Okey, sebab apa? Angin tu telah pun lalu dekat celah-celah daun ini. Itu pokok kelapa. Pokok ru pun sama. Okey, pokok ru pun duduk dekat tepi laut juga. Saya pokok ru, saya mempunyai batang dan ranting mudah lentur. Batang dia pun sama juga mudah lentur. Dia macam spring lah batang dia tu. Kita boleh bengkokkan, lepas tu kita lepas, dia pergi kat, dia jadi macam biasa balik. Kalau pokok dekat dalam hutan, bila kita bengkokkan, patah. Tapi ini, bila kita bengkokkan, dia boleh jadi balik, tegak balik. Serta daun berbentuk jarum. Bila daun bentuk jarum ni, bila angin lalu dekat celah-celah daun ni, dia tidaklah tertarik. Kalau macam pokok dalam hutan tu, bila angin tiup, daun-daun dia akan menarik sekali, tertarik. Itu yang jadi tumbang tu. Tapi kalau pokok ru ni, dia ada celah-celah ni, angin pun lalu ikut celah-celah ni. Angin pun lalu ikut celah-celah, tak adalah dia tertarik pokok tu. Dia steady je kat situ. Sebab itulah pokok kelapa dan pokok ru dia sesuai dekat musim angin kencang. Lebih-lebih lagi dekat tepi laut. Okey, kalau iklim panas dan musim kering pula. Ni famous. Pokok kaktus. Okey, pokok kaktus. Saya pokok kaktus, saya dapat hidup dalam iklim panas dan musim kering. Daun saya terubah suai menjadi duri untuk mengelakkan kehilangan air. Oh, ni daun dia. Ni yang duri ni sebenarnya, duri-duri yang awak tengok dekat pokok kaktus tu adalah dia punya daun. Itu daun dia sebenarnya. Untuk mengelakkan kehilangan air. Daun dia pun halu-halu je supaya tak banyak kehilangan air. Batang saya dapat menyimpan air dan akar saya yang panjang pula dapat bergerak jauh ke dalam tanah untuk menyerap air. Okey, ini yang warna hijau ni batang dia. Yang warna yang tajam-tajam ni dia punya daun. Dia macam pelik sikit pokok ni. Okey, dekat batang dia ni yang warna hijau ni, dalam dia tu ada air. Kalau awak tebang, kalau awak potong separuh pokok kaktus tu, awak tengok dekat tengah-tengah dia tu mesti ada air. Dan akar dia pula panjang sangat dalam tanah untuk dia mencari air. Itu pokok kaktus. Sebab tu dia boleh duduk dalam tempat yang kering, tak ada air. Sebab apa? Itulah dia cara-cara dia. Okey, tengok yang lain pula. Okey, saya pokok tomato. Batang dan daun saya yang berbulu halus dapat mencegah ketika kehilangan air ketika cuaca panas. Ni dekat batang dengan daun dia ni ada bulu halus, pokok tomato ni.
supaya dia dapat mencegah daripada kehilangan air ketika cuaca panas. Okey, contohnya musim kemarau, cuaca panas, pokok-pokok lain semua air dia terkeluar lah sebab di meruapkan. Tapi kalau pokok tomato pula, dia dapat menghilangkan daripada kehilangan air. Dekat mana? Dekat berbulu halus, dekat dia punya batang dan daun. Okey. Seterusnya pokok kunyit. Okey, saya pokok kunyit. Saya dapat menggulungkan daun ketika cuaca panas untuk mengelakkan kehilangan air. Pokok kunyit pula dia menggulungkan daun. Okey, dia menggulungkan daun untuk mengelakkan kehilangan air. Sebab apa? Kalau daun ni dia besar sangat nanti banyak kehilangan air. Jadi dia gulung daun dia tu supaya dia mengelakkan daripada kehilangan air. Okey, pokok keladi pula. Saya mempunyai daun berlilin. Okey, daun dia ni berlilin untuk mengelakkan kehilangan air yang terlalu banyak ketika cuaca panas. Sebab tu orang kata mencurah air ke daun keladi. Sebab daun dia berlilin. Bila kita curahkan air, dia tak melekat. Dia jatuh ke bawah. Dia macam cermin. Bila awak curah air kat cermin, dia jatuh je. Dia tak melekat. Dia mengalir dengan laju. Sebab tu orang kata ibarat mencurah air ke daun keladi. Tak function. Tak ada efek. Sebab apa? Daun dia berlilin. Okay, bila daun berlilin, dia dapat mengelakkan kehilangan air. Dah tertutup lah daun itu. Air pun tak boleh keluar sebab dia tutup dengan lilin itu. Okay. Jadi, bila cuaca panas, tak adalah dia teruk sangat. Kehilangan air. Dan yang terakhir untuk cuaca panas adalah pokok getah. Saya pokok getah. Saya hanya perlu meluruhkan daun untuk mengelakkan diri daripada kehilangan air ketika cuaca panas dan musim kering. Kalau siapa yang ada pernah pergi ke kebun getah, banyak sangat daun dekat bawah itu. Kalau awak pergi kebun getah, kalau awak ada kebun getah, awak nak sapu daun dia tiap-tiap hari, letih. Sebab apa? Banyak daun yang digugurkan. Kerana apa? Untuk mengelakkan daripada kehilangan air ketika cuaca panas dan musim kering. Sebab apa? Sebab air selalunya akan keluar mengikut daun. Jadi untuk tak nak pastikan air dia keluar, dia jatuhkan daun dia tu. Dia luruhkan daun dia supaya air tak banyak keluar. Itulah antara cara tumbuh-tumbuhan melindungi diri ataupun menyesuaikan diri daripada cuaca panas. Kita tengok cuaca sejuk pula. Ada ke tumbuhan yang hidup dalam cuaca sejuk? Ada. Okey. Ini adalah untuk iklim sejuk. Ni pokok famous ni. Pokok maple. Pokok maple ni ada mengeluarkan cecair. Cecair ni orang buat makan dengan makan dengan ni. Dia maple ni dia makan dengan waffle. Orang putih kata maple syrup. Tu mahal tu maple tu. Selalu banyak dekat Kanada. Okey. Saya pokok maple. Saya mempunyai kulit yang tebal pada bahagian batang untuk melindungi diri dalam iklim sejuk. Dia mempunyai kulit yang tebal pada bahagian batang. Ni dekat batang ni dia mempunyai kulit yang tebal supaya dia tak ada sejuk sangat. Dia macam satu, kita panggil satu sweater lah untuk dia. Satu sweater lah untuk dia, tutup badan dia, tutup batang dia supaya tidak terlalu sejuk. Itu contoh. Okay, kemudian pokok pain. Pokok pain ni juga kita panggil pokok Christmas. Pokok Christmas. Okey, pokok pain mempunyai ciri-ciri khas untuk hidup dalam musim angin kencang, cuaca panas dan cuaca sejuk. Berdasarkan ciri-ciri khas yang dinantikan, bagaimanakah pokok pain menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim? Okey, untuk cuaca panas dia mempunyai untuk musim angin kencang, dia mempunyai daun berbentuk jarum. Bila daun berbentuk jarum, bila angin tiup, dia tidak tertarik. Okey. Kalau macam daun biasa, dia akan tertarik. Ditolak oleh angin. Tapi kalau berbentuk jarum, bila angin tiup, dia lalu je dekat daun-daun tu. Jadi dia tidak tertarik. Okey. Kalau cuaca sejuk pula, dia mempunyai kulit yang tebal. Kulit yang tebal untuk lindungi diri dia daripada sejuk. Okay, itulah tadi cara-cara tumbuhan melindungi diri ataupun menyesuaikan diri dengan cuaca yang melampau, iaitu dengan batang yang mudah lentur, daun berpecah-pecah, daun berbentuk jarum, daun yang terubah suai menjadi duri. Ni tadi daun yang terubah suai menjadi duri ni adalah apa? Kaktus. Batang yang menyimpan air, kaktus. Akar yang panjang pun kaktus. Berbulu halus, pokok tomato tadi menggulungkan daun.
pokok kunyit, daun belilin, pokok keladi, meluruhkan daun, pokok getah dan kulit tebal, pokok pin dan pokok maple. Ialah ciri-ciri khas tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Okey, pokok bunga kertas akan meluruhkan daun ketika cuaca panas dan musim kering. Kenapa? Sama juga macam pokok kertas tadi. Untuk mengelakkan kehilangan air. Okay, info sains. Kulit yang tebal pada batang tumbuh-tumbuhan dapat melindungi air yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan tersebut daripada membeku akibat iklim sejuk melampau. Ya, kulit yang tebal juga dia dapat melindungi air yang diserap. Kan dekat tempat-tempat yang sejuk, bila air tu kita biarkan saja, nanti lama-kelamaan dia akan jadi beku. Jadi macam mana tumbuhan nak sedut? Jadi dengan kulit yang tebal tu dapat melindungi air tersebut daripada dibekukan. Okey, mari kita jawab modul bersama-sama muka surat 2, muka surat 2. Okey, keluarkan modul awak. Nak tengok keluarkan modul awak. Okey, keluarkan modul dah ada tulis. Muka surat 2 Okay, tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Rujuk buku teks muka 58 hingga 102. Tumbuh-tumbuhan mempunyai. Jawapannya, tumbuh-tumbuhan mempunyai. Ciri khas. Ciri khas. Okey, ciri khas. Untuk menyesuaikan diri. Buku surat berapa cikgu? Tengok dekat atas modul tu tulis. Rujuk buku teks muka surat 98 hingga 102. Ni. Rujuk buku teks muka surat 98 hingga 102. Ni saya dah suruh awak buat minggu lepas. Okey. Ciri-ciri khas untuk menyesuaikan diri dengan Iklim. baik, iklim dan perubahan Musim. musim. Iklim tadi cuaca iklim kalau kalian tak tahu iklim adalah cuaca. Musimnya musim panas, musim sejuk. Okey, tumbuhan menyesuaikan diri untuk memastikan sama macam haiwan juga tadi, untuk memastikan apa? Kemandirian spesiesnya. Sama juga seperti haiwan. Okey, lengkapkan. Pokok kelapa mempunyai batang. Mana pokok kelapa? Okey, pokok kelapa mempunyai batang. Dekat muka surat 59. Saya pokok kelapa, saya mempunyai batang. Saya pokok kelapa, saya mempunyai batang apa? Mudah lentur. Okey, mudah lentur. Dan daun Berpecah-pecah. okey. Yang dapat mengurangkan Rintangan. okey, rintangan angin kencang. Kencang. Rintangan Angin kencang. kencang. Okey, kedua pokok ru. Pokok ru juga mempunyai Batang. batang dan ranting. Okey, batang dan ranting, silap. Batang dan ranting. Mudah betul. Okay, semak yang awak dah buat tu. Serta daun membentuk jarum. Yang dapat mengurangkan rintangan angin kencang.
Okey, seterusnya pokok kaktus. Okey, nombor 2 ataupun B. 1, pokok kaktus mempunyai apa? Iklim panas. Ni, pokok kaktus mempunyai apa? Iklim panas. Kan. Daun. Dia mempunyai apa yang terubah suai menjadi apa? Mempunyai Berduri tajam. daun. Dia mempunyai daun yang terubah suai menjadi duri tajam. Dia mempunyai daun yang terubah suai menjadi duri tajam. Daun dia menjadi duri tajam untuk mengelakkan kehilangan air. Okey, nombor 2. Pokok kaktus juga mempunyai batang yang dapat menyimpan air dan akar yang panjang supaya dapat bergerak jauh ke dalam tanah untuk mencari air, menyerap air. Okey, nombor 2 pokok tomato. Okey, pokok tomato ni semua kat sebelah. Okey, pokok tomato mempunyai batang dan daun. Dan daun yang Berbulu halus. betul, berbulu halus. Berbulu halus dapat mencegah daripada kehilangan air ketika cuaca Panas. selesai. Okey, tengok pokok keladi bawah dia tu. Okey, kalau dekat buku teks pokok keladi tu ada kat bawah sekali. Okey, pokok keladi mempunyai Daun berlilin. Okey, betul. Daun berlilin untuk mengelakkan kehilangan Air. yang terlalu banyak ketika Cuaca panas. panas. Okey, siapa yang betul tu boleh tandakan right sendiri Okay, nombor 4, pokok kunyit. Pokok kunyit, apakah cara dia untuk mengelakkan kehilangan air? Apakah cara pokok kunyit? Dia Menggulungkan. menggulungkan apa? Daun. Betul, menggulung kan daun ketika ni dah daun. Okey, menggulungkan daun ketika cuaca panas untuk mengelakkan Kehilangan air. Okay, dan yang terakhir sekali pokok getah. Pokok getah dia buat apa tadi? Dia jatuhkan daun itu. Kita panggil apa istilah dia? Meluruhkan. Okay, meluruhkan. Ingat meluruhkan. Maksudnya apa? Dia menjatuhkan diri dia punya daun itu. Meluruhkan daun untuk mengelakkan kehilangan air ketika cuaca Panas. dan musim kering. Cuaca panas dan musim kering. Okey, itu saja kita sempat bincang pada hari ini, muka surat 1 dan muka surat 2. Nanti kalau contohnya PKP disambung, kita kena duduk kat rumah lagi, kita buat PDPR lagi, kita akan bincangkan muka surat 3 dan 4 pula. Okey, kalau tak kita sambung sambung bincang di sekolah. Okey, pastikan awak bawa awak punya modul ni kalau kita kembali ke sekolah, awak bawa modul awak pergi ke sekolah, saya nak semak. Siapa yang tak buat langsung kena dengan saya. Okey, itu saja untuk hari ini. Siapa yang ada soalan, kita dah hari tadi, okey, kita tengok balik tadi kita telah pun belajar mengenai kita telah belajar tadi yang pertama tumbuhan melindungi diri daripada musuh, dan juga kita telah belajar tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Okey, jadi siapa yang ada soalan boleh buka mic, tanyakan ataupun awak boleh tuliskan di ruangan chat. Okey, jam telah menunjukkan hampir pukul 10, awak ada kelas lain pula nanti. Siapa yang ada soalan? Okey, kalau faham tunjuk simbol ni kalau faham. Tunjuk. Siapa yang faham boleh tunjuk.
Okay, faham ya semua? Okay, baik. Terima kasih kerana join Google Meet saya pada hari ini. Kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Bye. Hello. Ah.